Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Bertemu lagi pada minggu ini bersama saya dan juga Cikgu Izzat Iskandar di bawah PDPR Pendidikan Jasmani tahun 5. Hari ini kita akan menyambung tajuk pelajaran kita pada minggu lepas berkaitan dengan permainan kategori memadang dan memukul. Cuma kali ini kemahiran kita ialah baling-baling bawah. Jadi bersama saya pada pagi ini ialah Cikgu Izzat Iskandar. Apa khabar Cikgu Izzat Iskandar? Baik, Cikgu Putri. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya di dalam sesi PDPR. Saya kira Cikgu Putri ini merupakan PDPR terakhir, betul Cikgu Putri? Ya, betul. Kerana pembukaan sekolah akan bermula pada 1 hari bulan nanti. Seterusnya, sekolah kita akan bercuti sempena sambutan Deepavali. Jadi, dengan adanya perayaan ini, diharapkan murid-murid jaga diri, jangan main mercun, jangan terlalu gembira, bersedialah untuk sesi bersemuka pada 8 November nanti. Betul Cikgu Putri. Jadi kita akan habiskan dahulu topik kita pada hari ini dan seterusnya kita akan menyambung silibus kita ataupun kandungan kita, apa yang kita akan pelajari di dalam kelas secara bersemuka nanti. Jadi topik kita pada hari ini adalah baling-baling bawah. Jadi seperti mana yang awak ingat, bila disebut tentang balingan, pukulan ni, hanya dua sukan yang kita sedang belajar, iaitu sukan kriket dan juga sukan softball. Tapi pada hari ini kita akan memfokuskan kepada sukan softball. Baik, jadi ini adalah objektif dan juga kriteria kejayaan bagi PDPR hari ini. Objektif kita adalah pada akhir PDPR, murid dapat menyatakan perlakuan kemahiran balingan bawah dalam permainan softball. Jadi, apakah itu kemahiran balingan bawah? Baling bawah ni macam mana? Dan apa kemahiran dia? Apa lakuan dia? Nak angkat tangan macam mana? Tangan kiri ke, tangan kanan ke, atas ke, bawah ke? Jadi, ini yang kita akan pelajari sebentar nanti. Seterusnya, Cikgu Putri. Baik, kriteria kejayaan. Apakah kriteria kejayaan yang ingin kita capai pada hari ini? Jadi ada dua yang saya senaraikan, iaitu pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 tujuan balingan bawah dalam permainan softball. Seperti mana yang disebutkan oleh Cikgu Izzat tadi, minggu ini kita hanya mengupas kemahiran dalam permainan softball sahaja. Jadi kemahirannya ialah balingan bawah. Jadi kita perlu tahu, murid kena sebutkan sekurang-kurangnya 2 tujuan balingan bawah dalam permainan softball. Manakala kriteria kejayaan kita yang ingin kita capai pada hari ini ialah menyatakan sekurang-kurangnya 2 perlakuan balingan bawah dalam permainan softball. Maksudnya 2 perlakuan. Nanti ada beberapa perlakuan, murid-murid cuma perlu sebut 2 sahaja. Dalam soalan Google Form pun saya ada menyatakan murid-murid perlu senaraikan 2 perlakuan balingan bawah dalam permainan softball. Baik, kemahiran balingan bawah dalam permainan softball. Apa itu balingan bawah? Seperti mana yang gambar yang ada tu. Dua gambar tu, itulah kemahiran balingan bawah. Jadi bila sebut bawah ni, maknanya kita baling dari bawah lah. Jadi kita akan lihat seterusnya. Seperti mana yang ada dalam buku ni, awak boleh rujuk di dalam buku teks awak pada muka surat 30. Betul tak Cikgu Putri? Betul, muka surat 30. Dia tengok baling-baling bawah. Macam mana Cikgu Putri kita nak baling bawah ni Cikgu Putri? Okey, jadi kalau kita lihat pada gambar tu, sebenarnya kita dah mula buat simulasi permainan softball di sekolah. Seandainya kita bersemuka, kita akan buat simulasi lah seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar. Dan kita hanya akan buat kemahiran balingan bawah saja. Kemahiran balingan bawah ni bermaksud kemahiran balingan bawah bahu. Kalau dalam kriket, dia bawah bahu, underarm, throw. Itu namanya lah. Tapi dalam softball ni, dia disebut balingan bawah. Saya rasa istilahnya pun sama, underarm throw juga. Tak jauh sebab maksudnya pun lebih kurang sama kan Cikgu Izzat, betul tak? Sama je.
Sama. Jadi balingan tu bawah, cuma tekniknya agak berbeza dengan permainan kriket. Jadi hari ini kami akan tunjukkan teknik atau perlakuan balingan bawah dalam permainan softball. Jadi sebelum tu, murid-murid masih ingat lagi tajuk kita iaitu yang pertama dalam kategori memadang dan memukul, iaitu balingan hebat. Di mana pertama murid-murid kena tahu bagaimana cara hendak memegang bola. Seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar. Pegang bola dan kita lontarkan daripada sebelah bawah. Seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar. Ini kemahiran yang kita belajar sebulan yang lalu, kalau tak silap saya lah, sebulan yang lalu. Dan ketika melepaskan bola, tangan akan ada lajak di hadapan. Cuma ada sedikit perbezaan balingan bawah dengan balingan hebat. Kerana balingan hebat ini hanya untuk pitcher ataupun pembaling dalam permainan softball. Jadi seperti mana yang terlihat tadi di awal PDPR, kita nak tahu tujuan kita baling bahagian bawah ni. Kenapa kita nak baling bahagian bawah? Yang pertama adalah mengehadkan larian pihak lawan. Kita tak nak pihak lawan mendapatkan mata larian dengan banyak. Jadi sebab itulah kita baling bawah supaya pihak lawan tidak dapat membuat larian yang terlalu banyak. Yang kedua, menyingkirkan pemukul pihak lawan. Seperti mana yang kita sebut tadi, kita baling dengan bawah ni supaya dapat mengelirukan pemukul pihak lawan. Balingan jarak dekat dan pantas. Bila bawah ni dia memang bola dia memang laju lah. Dan yang terakhir, memudahkan pemadang lain menerima bola dengan mudah. Kalau kita baling bola dengan atas, mungkin silau ke, betul tak Cikgu? Ya, betul. Jadi susah kawan kita ataupun teammate kita ataupun pemadang kita ni untuk terima, untuk menangkap bola. Jadi kita baling bawah supaya dia nampak bola tu dengan jelas dan dia boleh menerima bola itu tanpa sebarang masalah. Jadi inilah dia perlakuan balingan bawah. Jadi Cikgu Izzat dah terangkan tujuannya. Jadi oleh kerana ia adalah balingan jarak dekat dan tepat kepada rakan-rakan kita, maka perlakuannya perlulah juga seiring dengan balingan tersebut. Jadi yang pertama saya sebutkan tadi, balingan ini ialah balingan yang dibuat dari bawah bahu. Dari bawah, bukan dari atas bahu. Mesti dari bawah bahu. Kedua, pemain perlu melepaskan bola pada titik pelepasan yang sesuai. Nanti kita akan tengok video. Di manakah titik pelepasan yang sesuai? Jika pemain melepaskan bola lebih awal, bola itu akan melirit di atas tanah. Bila melirit atas tanah, lagi lambat bola itu tiba kepada rakan kita. Tetapi kalau bola itu lebih daripada tubuh kita atau lebih daripada melepasi peha kita ke hadapan, bola itu akan melambung tinggi ke atas. Jadi macam saya cakap tadi, kalau bola tu ke atas, mungkin kita akan silau, kita tak nampak. Jadi bola tu pun mungkin bila ke atas, bila nak jatuh tu lambat. Jadi pihak yang memukul akan cepat untuk berlari ke base seterusnya. Kedua, lepaskan bola apabila bola berada di antara lutut dan buku lali. Itu sahaja kawasan yang kita nak lepaskan bola. Antara lutut dan buku lali. Kalau kita lepaskan di kawasan peha, bola itu agak tinggi. Seolah-olah kita ni jadi pitcher pula. Seterusnya, titik pelepasan bola ialah kedudukan tangan semasa melepaskan bola yang dibaling ke sasaran. Sebelum kita dah belajar, mata memandang ke arah sasaran dan pergerakan tangan mestilah juga menuju ke sasaran. Mungkin murid tak faham, tak apa, kita akan tunjukkan bagaimana perlakuan ini dalam bentuk video. Okey, ini contohnya lah perlakuan dia. Daripada awal cara genggam kan melepaskan. Okey. Softball ni Cikgu Izzat memang hebat. Jadi tangan
Cara yang betul untuk memegang bola adalah berikut. Okey, langkah pertama, tangan yang memegang bola hulur ke hadapan dan ayun ke belakang badan. Okey, langkah yang kedua, kaki kiri melangkah ke hadapan, tangan kanan di belakang bersedia untuk diayun ke hadapan. Dan langkah yang seterusnya, tangan kanan ayun ke hadapan dan bola dilepaskan. Sekarang berat badan kamu adalah di kaki kiri di hadapan. Okey, mari kita tonton satu video cara melakukan balingan bawah. Jadi begitulah lakuan balingan bawah. Nampak mudah, tapi sebenarnya agak sukar juga jika kita ni kali pertama untuk melakukannya. Kalau Cikgu Izzat macam mana? Susah ke sukar ataupun mudah untuk melakukannya? Balingan bawah ni memerlukan latihan dan juga konsistensi lah Cikgu Fitri, supaya kita mendapatkan titik yang betul-betul tepat tu Cikgu Fitri. Ya, Sebab betul. macam Cikgu Fitri cakap, terlalu awal bola akan ke tanah, terlalu lambat bola akan ke langit. Jadi untuk memilih titik pelepasan bola tu dengan tepat tu memerlukan latihan yang konsisten. Jadi memang agak sukar lah, tapi tidak mustahil. Boleh buat. Dan saya pernah lihat Cikgu Fitri buat ni dengan tepat banyak kali, tak ada masalah. Jadi Cikgu Fitri, apakah rumusan kita pada hari ini? Ya, mesti murid tertanya-tanya. Dah habis? Memang. Oleh kerana tajuk kita hanya menjurus kepada permainan softball sahaja, satu permainan saja, jadi memang agak pendek lah video kita pada hari ini. Jadi apakah rumusan PDPR kita pada hari ini? Pertama, kemahiran balingan bawah merupakan kemahiran asas dalam permainan kategori memukul dan memadang. Sebenarnya, kemahiran balingan bawah ini bukan sahaja ada dalam permainan softball, tetapi juga ada dalam permainan kriket. Cuma bezanya hanyalah perlakuan. Itu sahaja bezanya. Baik, yang kedua, tujuan balingan bawah dalam permainan softball. Jadi tajuk kita ni softball. Ialah untuk menghantar bola kepada rakan memadang. Seperti mana murid-murid tahu, permainan ini ialah permainan berpasukan. Jika kita hendak menghadkan mata larian pihak lawan, hendak menyingkirkan pihak lawan, memudahkan rakan sepasukan menerima bola, jadi kita kena membuat satu balingan bawah yang tepat dan pantas dan mudah untuk rakan kita menerima bola. Kalau kita tersilap dalam perlakuan tadi, bola tu tak sampai, bola itu berguling atas tanah, bola itu berada di udara, jadi sia-sialah kita. Jadi itulah tujuan utamanya kenapa kemahiran ini diperkenalkan kepada murid-murid. Seterusnya Cikgu Izzat. Baik, seterusnya balingan bawah dapat menyekat larian dan menyingkirkan pemain pasukan pemukul, pasukan yang memukul. Ini sama apa yang Cikgu Fitri cakap sebentar tadi. Bila kita baling bawah ni, bola tu sampai laju dekat kawan kita. Dan kita ada peluang untuk singkirkan, contohnya bila kita main kriket, kita ada base kita. Jadi kalau bola tu sampai dulu dekat kita sebelum pemain tu sampai dekat base, jadi pemain tu akan disingkirkan.
Jadi sebab itulah kalau kita main bola atas, kita nak melompat lagi, kita nak sambut lagi. Jadi bila bola bawah ni kita senang untuk menyekat dan juga menyingkirkan pemain pasukan yang memukul pihak lawan lah. Dan yang paling terakhir, oleh itu murid perlu mahir kemahiran balingan bawah agar dapat disambut dengan tepat oleh rakan pasukan. Jadi murid-murid kena belajar dan juga mahir dalam kemahiran ini sekiranya anda ingin bermain di dalam sukan softball. Jadi jangan risau, kalau ada masa dan juga ada peluang, kita akan cuba di sekolah nanti. Mungkin kita boleh buat balingan hebat dulu seperti betul. Betul. Kita boleh letakkan bakul dan murid akan cuba dulu balingan hebat, tapi balingan hebat tu lebih kurang je dengan balingan bawah ni je betul. Betul. Jadi kita boleh aplikasikan di sekolah, insya-Allah nanti apabila kita bersemuka. Betul. Jadi tugasan anda pada hari ini adalah seperti biasa menjawab soalan di Google Form dan seterusnya komen nama anda di ruangan komen pada YouTube. Jadi saya pun tidak berniat untuk bercakap panjang kerana kita akan bercakap panjang apabila kita bersemuka. Betul Cikgu Tri? Betul. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak Cikgu Tri kerana bersama dengan saya dan terima kasih kepada semua murid yang menonton video ini sehingga tamat. Jadi kita akan berjumpa di sekolah pada 2 minggu lagi. Itu sahaja daripada saya. Cikgu Tri ada apa-apa lagi? Tak ada apa. Cuma harapan saya murid-murid dapatlah melaksanakan PDPR ini dengan baik. Seterusnya dapat menjawab soalan-soalan dalam Google Form. Kepada murid-murid yang telah pun melaksanakan PDPR melalui Google Form, tahniah dan syabas saya ucapkan. Semoga PDPR ini dapat memberi manfaat kepada semua murid-murid. Jadi berjumpa lagi kita nanti insya-Allah di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.